Tiada halangan individu bebas muflis kembali bekerja. $581 juta SMS meragukan disekat SKMM. Salam Malaysia Madani, berita Parlimen bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Insolvensi Pindaan 2023. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ram Karpal Singh memaklumkan individu yang diberi pelepasan kebankrapan boleh bekerja seperti biasa. Individu yang bankrupt tidak dihalang untuk bekerja dan boleh terus boleh terus bekerja dengan majikan yang sama atau diambil bekerja oleh majikan yang baru. Namun demikian, bankrupt yang kerja dalam bidang profesional seperti accountant adalah terikat dengan kelayakan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh badan profesional mereka dalam memelihara tahap profesional dan integriti profesion tersebut. Dan ini pula persoalan mereka yang terlibat pelepasan sama ada boleh atau tidak diberi bantuan kemudahan kewangan. Apa-apa bantuan kemudahan kewangan yang ingin disediakan memerlukan kajian yang lebih lanjut dan mendalam untuk menentukan bentuk bantuan yang bersesuaian yang boleh diberikan kepada bankrupt yang telah dilepaskan dari kebankrapan. Pada masa yang sama, kerajaan melalui agensi berkaitan secara berterusan memberikan khidmat nasihat kewangan seperti agensi kaunseling dan pengurusan kredit menawarkan khidmat nasihat kewangan secara percuma untuk memastikan bankrupt dapat menguruskan kewangan yang lebih baik setelah diberikan peluang kedua oleh kerajaan. Ujar beliau, berdasarkan statistik Jabatan Insolvensi Malaysia, setakat Mei tahun ini, 759 kes bankrupt dilaporkan melibatkan individu berusia 35 hingga 44 tahun, manakala 759 kes bagi individu berusia 25 hingga 30 tahun. Terdahulu ketika sesi perbahasan, Senator Datin Ros Suryati Alang menarik perhatian Dewan berhubung tindakan wakil bank yang menawarkan pelbagai produk pinjaman terhadap orang ramai lebih-lebih lagi ketika situasi ekonomi yang tidak menentu ketika ini. Suasana ekonomi yang mencabar, bank-bank akan mengambil kesempatan di atas masalah yang ditimpa orang biasa. Bank lantas menawarkan pelbagai produk pinjaman dan melantik syarikat proksi untuk mencari pelanggan-pelanggan. Dan itulah antara panggilan-panggilan telefon yang kita semua terima setiap hari menawarkan pinjaman bank. Bagi mereka yang tiada masalah, mereka akan menolak. Tetapi mereka yang bergelumang dengan masalah keuangan, mereka memilih dan tidak berfikir panjang, terus bersetuju. Saya ingin bertanya, bolehkah ada mekanisme kawalan yang kita boleh kawal penawaran tidak menentu oleh bank? Senator Abun Sui Anyid pula mahu kerajaan mempertingkatkan lagi pengurusan kewangan dalam kalangan rakyat. Apabila mereka yang muflis ataupun bankrupt ini, mereka yang mampu bekerja dan ada yang profesional, ya, ada juga mereka yang muda, sudah tentu kita memerlukan tenaga mereka untuk membantu negara di dalam merancangkan ekonomi kita. Jadi apa yang saya ingin bincangkan adalah berkaitan dengan memberi kesedaran kepada generasi muda, malah kita yang sudah berusia pun, supaya proses pengurusan keuangan itu penting, ya, untuk kita mengawal perbelanjaan kita. Bagi Senator Muhammad Hasbi muda, beliau mengakui dengan pindaan RUU itu memberi sinar baharu kepada golongan yang muflis. Sudah tentulah pindaan-pindaan yang akan dibuat ini akan membantu golongan-golongan yang
terjejas kerana apabila mereka diisytiharkan bankrupt, banyak kesan-kesan umpamanya golongan profesional, mereka tak boleh menjalankan profession mereka. Dan bagi setengah kes, umpamanya penjawat awam juga akan dilucutkan bergantung kepada keputusan lembaga tata tertib di jabatan masing-masing. Cuma saya nak bertanya pada Menteri, berapa ramai penjawat awam kita dalam tempoh 4 tahun ini yang dilucutkan ataupun dibuang kerja atas sebab kerana status bankrupt yang dikenakan kepada mereka. Sementara itu, ketika membentangkan bacaan kali kedua, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pindaan adalah bagi menambah baik peruntukan pelepasan secara automatik di bawah subsection 33C Akta 360. Ia bertujuan membantu mereka dilepaskan secara automatik dalam tempoh singkat iaitu 3 hingga 5 tahun. Antara pindaan penting yang dicadangkan ke atas Seksyen 33C Akta 360 adalah sebagaimana: A. Syarat penyelesaian amaun sumbangan sasaran atas hutang yang diperakukan digantikan dengan syarat pembayaran jumlah yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Insolvensi mengikut kemampuan kewangan bankrupt. B. Peruntukan baru diperkenalkan berkenaan kuasa KPI untuk menggantungkan pelepasan automatik untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun jika bankrupt tidak mematuhi kewajipan dan obligasinya di bawah Akta 360. C. Peruntukan baru diperkenalkan berkenaan kuasa Ketua Pengarah Insolvensi untuk meminta bankrupt memberikan maklumat lanjut mengenai pendapatan dan pendapatan yang dijangka atau harta bankrupt. Tambah beliau, pindaan yang dikemukakan bagi seksyen itu dapat memastikan pentadbiran kebankrapan dijalankan dengan berkesan dengan mengambil kira kepentingan awam, bankrupt dan pemiutang. Rang Undang-Undang Pencetakan Teks Al-Quran Pindaan 2023 turut diluluskan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara memaklumkan, buat masa ini tiada kes direkodkan berkaitan kesalahan dalam tulisan Braille Al-Quran, namun pelbagai inisiatif telah mula dilakukan dalam memastikan tulisan Braille mengikut rasmi Uthmani. Kementerian Negeri memulakan inisiatif untuk menjaga Al-Quran Braille bagi pastikan Al-Quran Braille mengikut penulisan resam Uthmani. Dan KDN juga membentuk lajnah tasyiah Al-Quran Braille di bawah lembaga. Lajnah tasyiah Al-Quran Braille ini meneliti keseluruhan kandungan Al-Quran Braille supaya mendapati Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Sementara itu, bagi pemilihan aplikasi Al-Quran digital yang diperakui kerajaan, beliau memaklumkan rakyat boleh memilih alternatif teks Al-Quran digital menerusi aplikasi yang dilaksana kerajaan iaitu Smart Quran. Aplikasi Smart Quran adalah satu-satunya aplikasi yang telah melalui semakan ahli lajnah tasyiah Al-Quran Kementerian Negeri dan seterusnya diperakui oleh Lembaga Pengawalan Pelaksanaan Cetakan Al-Quran LPPQ. Selain daripada itu, aplikasi tersebut menggunakan terjemahan daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Manakala bacaan qari diambil dengan kebenaran bertulis daripada Mujamma Malik Fahd daripada Arab Saudi. Itu kita sediakan alternatif kepada rakyat. Faktor mereka mengubah, mereka memadamkan, mereka mengurangkan, mereka menambah teks-teks suci daripada kitab-kitab mereka. Maka berlakulah apa yang disebut sebagai tahrif, penyelewengan ataupun inhiraf daripada perkara yang sepatutnya asal ia diturunkan. Oleh kerana itu, sokongan saya kepada akta ini berpandukan kepada ia mencapai maksud maqasid syariah, tujuan syariat diturunkan iaitu salah satu dari 5-nya ialah hifzuddin, ya, memelihara agama. Maka salah satu simbol yang mana agama itu tertegak ialah Al-Quran itu sendiri. Orang yang menerbitkan Quran, mencetak Quran, ada 2 niat. Satu niat memang menyebarkan Quran. Yang ini kalau ada kekurangan, ada kesilapan, ada perkara yang kurang padanya, harus difikir bagaimana harusnya
kita memperbaiki, mengolah sehingga tugasan yang bukan sekadar tugas kerajaan tetapi tugasan seluruh umat ini disatukan bagi pengeluaran sebanyak mungkin kitab suci Allah. Yang keduanya, memang satu kelompok yang memang keluar Quran untuk menyelewengkan Quran. Ketika membentangkan bacaan kali kedua, Datuk Seri Dr. Syamsul memaklumkan pindaan yang diperluas meliputi penggunaan tulisan Braille dalam teks Al-Quran dan bahan Al-Quran itu dikawal rapi agar tidak disalahgunakan. Pindaan turut akan menaikkan penalti serta hukuman penjara bagi kesalahan mencetak atau menerbitkan teks Al-Quran yang tidak diperakui Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Pencetakan Al-Quran LPPPQ. Demi menjaga kesucian Al-Quran agar tidak dicemari dan disalahguna oleh golongan yang tidak bertanggungjawab, terutama dari segi penerbitan dan pencetakan, jumlah penalti yang dibentukkan dalam IPTQ 1986 dilihat tidak memadai lagi dan perlu dinaikkan bagi memberikan pengajaran kepada seseorang yang melakukan kesalahan di bawah akta ini selaras dengan kesucian dan keagungan Al-Quran. Sebarang siasatan serta dakwaan yang dibuat SPRM berhubung isu ketirisan dan rasuah tidak dipengaruhi mana-mana kuasa politik. Perdana Menteri memaklumkan setiap tindakan dibuat berdasarkan laporan dan fakta selari Akta SPRM yang bertindak bebas dan berkecuali. Orang-orang yang menganggap bahawa tuduhan-tuduhan atau siasatan itu bermotif politik itu harus melihat kepada fakta dan bukan kepada sentimen politik untuk mengelilingkan rakyat. Kalau nyata dari segi siasatan ada kes-kes yang dianggap berprofil tinggi dan punyai alasan yang cukup kukuh untuk mendakwa, itu tugas SPRM dan Jabatan Peguam Negara dan sepatutnya masyarakat termasuk ahli-ahli Dewan Negara memberi sokongan yang padu untuk membersihkan negara daripada penyakit rasuah yang menular. Perdana Menteri turut memaklumkan ketika ini kaedah siasatan SPRM cukup jelas iaitu sekiranya ada laporan dibuat, siasatan akan dijalankan segera dengan beliau sendiri meminta semua badan penguat kuasa menjalankan siasatan secara profesional dan tanpa gentar. Datuk Seri Anwar juga memberi jaminan bahawa kerajaan perpaduan sentiasa bertindak tegas supaya penyakit barah rasuah akan dapat dihapuskan. Hasil siasatan SPRM mendapati tiada sebarang bukti kesalahan jenayah dilakukan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Seri Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Perkara itu turut dipersetujui Jabatan Peguam Negara. SPRM juga jelas Perdana Menteri telah melakukan siasatan teliti selepas menerima laporan kes rasuah melibatkan hakim berkenaan. Siasatan terhadap yang Mahkamah Persekutuan Tan Sri Yang Di-Pertua adalah relevan kerana memuktamadkan kes ini bahawa sumber wang yang dikatakan telah diselewengkan dari SRC International Sdn Bhd tidak relevan bagi tujuan pembuktian pertuduhan melibatkan kesalahan jenayah pecah amanah. Elemen penting untuk dibuktikan bagi pertuduhan tersebut adalah sama ada tertuduh mempunyai dominasi terhadap dana yang diselewengkan. Mahkamah Persekutuan mendapati bahawa tidak ada kaitan di antara pekerjaan terdahulu Hakim Nazlan di Maybank dengan pertuduhan tersebut. Sumber dana yang diselewengkan itu tidak relevan juga diakui oleh peguam defendant. Jika sumber wang yang diselewengkan tidak relevan, maka peranan atau pekerjaan Hakim Nazlan di Maybank adalah juga tidak relevan. Demikian keputusan Mahkamah Persekutuan. Perdana Menteri menjawab soalan tambahan Datuk Kesavedas A. Achyutan Nair mengenai status siasatan SPRM ke atas Datuk Seri Muhammad Nazlan melibatkan konflik kepentingan dalam kes rasuah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Mengendalikan kes
581 juta SMS meragukan berjaya disekat SKMM bermula 2021 hingga Mei lepas. Selain 237,999 talian muda alih dan tetap yang menggunakan modus operandi serupa telah ditamatkan perkhidmatan. Komitmen berterusan Kementerian Komunikasi dan Digital itu selari usaha menangani isu skam yang melibatkan perkongsian pautan URL dalam perkhidmatan SMS. Sehubungan dengan itu, pada 14 hari bulan Februari tahun ini, SKMM telah menarahkan semua pemberi perkhidmatan telekomunikasi untuk menyekat secara berperingkat mana-mana SMS yang mengandungi kandungan terlarang seperti mana di atas sebagai usaha membanteras isu penipuan dalam talian melalui rangkaian perkhidmatan telekomunikasi. SKMM telah memulakan sekatan terhadap SMS yang mempunyai kata kunci yang telah dikenal pasti berkaitan dengan kegiatan penipuan sejak Januari 2021. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, sentiasa berusaha menambah baik strategi juga pendekatan bagi memperkukuh ekosistem dan fasilitasi pelaburan negara. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, ia bagi memastikan pelaburan negara lebih berdaya saing dan kondusif dalam meningkatkan pelaburan langsung domestik DDI dan pelaburan langsung asing FDI yang berkualiti dan berimpak tinggi. Bagi suku pertama ataupun tahun 2023 ini, Malaysia telah menarik komitmen pelaburan berjumlah 71.4 bilion ringgit, iaitu peningkatan 60% tahun ke tahun. Paling ketara nisbah FDI kepada DDI adalah hampir 50-50, ya, atau iaitu 52.5% bagi FDI dan 47.5% bagi DDI. Ini jelas mencerminkan keyakinan syarikat dan perniagaan tempatan terhadap dasar kerajaan semasa. Sehingga Jun 2023, MIDA telah berjaya memperoleh komitmen pelaburan FDI sehingga 230 bilion ringgit melalui misi pelaburan ke China, Jepun, Republik Korea dan Singapura. Beliau turut memaklumkan untuk merangsang pelaburan perusahaan kecil dan sederhana PKS, MIDA sebagai agensi penggalak pelaburan utama negara telah menyediakan beberapa program termasuk insentif berbentuk galakan cukai dan geran kepada syarikat domestik. 1 bilion ringgit telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 melibatkan 147 projek baik pulih bangunan sekolah daif terutama di Sarawak. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying berkata, KPM sentiasa proaktif dengan memberi keutamaan dalam usaha menangani sekolah daif di seluruh negara. Sehingga April 2022, 351 sekolah telah dikenal pasti mempunyai bangunan daif. Daripada jumlah tersebut, 33 sekolah telah diluluskan projek naik taraf dan pembinaan bangunan gantian dalam RM ke-12. Berhubung permohonan projek menaik taraf atau pembinaan gantian bangunan daif yang belum mendapat kelulusan, KPM akan mengemukakan permohonan secara berfasa kepada pihak agensi pusat untuk dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia 5 tahun, walau bagaimanapun kelulusan dan pelaksanaan projek ini adalah tertakluk kepada keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Tambahnya, 381 projek pembangunan semula sekolah daif di Sarawak telah diluluskan dan daripada angka berkenaan, 223 projek telah siap dari tahun 2016 sehingga kini. Analisis skor grade impak menjadi penanda aras KPM dalam menaik taraf atau membina bangunan gantian mengikut keperluan. Keutamaan diberikan kepada bangunan sekolah yang berskala 6 dan 7 yang telah disahkan tidak selamat oleh Jabatan Pendidikan Negeri atau Jabatan Kerja Raya. Skor tersebut juga dapat menentukan tahap keadaan komponen atau fasiliti bangunan, manakala pembinaan bangunan gantian itu bakal dilaksana secara berfasa menerusi peruntukan yang diluluskan.
Selain itu, bagi memastikan permohonan projek pembinaan bangunan gantian atau naik taraf sekolah yang mempunyai bangunan daif dapat dilaksanakan dengan lancar, KPM dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri akan menyemak dan memastikan setiap projek yang dirancang perlulah mematuhi kepada kriteria seperti berikut, iaitu tapak sekolah sedia ada mempunyai keluasan tapak mencukupi dan bebas daripada bebanan, mempunyai dokumen syol robot daripada JKR bagi bangunan daif yang terlibat dan tanah telah sempurna milik oleh kerajaan sebagaimana yang ditetapkan oleh agensi pusat. Penambahan cuti bersalin dari 60 hari ke 98 hari hanya melibatkan pekerja sektor swasta di Semenanjung Malaysia dan Labuan sahaja. Ia berkuat kuasa mulai 1 Januari lepas. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud menjelaskan bagi Sabah dan Sarawak pula perkara berkenaan masih dalam pertimbangan. Dijangkakan peruntukan yang sama ini akan turut diwajibkan pemakaiannya di bawah Ordinan Buruh Sabah Bab 67 dan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 dalam masa terdekat selepas kedua-dua ordinan ini dipindah selaras dengan Akta Kerja 1955. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pada masa ini Ordinan Buruh Sabah Bab 67 telah pun diluluskan oleh Mesyuarat Kerajaan Negeri Sabah dan sedang dalam semakan Jabatan Peguam Negara. Manakala Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 pula akan dibentangkan dalam Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak terlebih dahulu sebelum dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan sewajarnya. Sekian. Dalam pada itu, bagi majikan yang ingkar, boleh dikenakan tindakan kompaun atau denda tidak melebihi RM50,000. Sejak dikuatkuasakan, 14 aduan telah diterima, termasuk 3 aduan melibatkan cuti paternity. Satu akta omnibus bakal dibentang bagi memudahkan urusan perkongsian data antara kementerian. Selain bagi menjamin keselamatan perkongsian data peribadi menerusi pangkalan data utama padu. Jadi itu sebabnya kenapa. Jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, akta itu juga bagi memastikan integrasi data antara kementerian dapat dilaksana tanpa perlu meminda akta berasingan. Selalunya dia terbengkalai. Sebab itu kerajaan akan membentangkan satu akta omnibus mengenai perkongsian data dan juga keselamatan data yang meliputi semua agensi kerajaan yang terlibat supaya kita tidak perlu mengubah dan meminda setiap akta yang terbabit di dalam perkongsian data jabatan-jabatan kerajaan. Melalui akta omnibus ini, ia bukan sahaja akan memastikan perkongsian data itu adalah satu kewajipan yang akan berlaku dengan baik, ia juga akan memastikan bahawa proses perkongsian data itu adalah satu mandat yang akan berterusan mengikut undang-undang demi menjamin bahawa padu ini akan kekal sebagai satu pangkalan data utama kerajaan yang berterusan. Langkah itu bagi memperkemas pelaksanaan padu dari aspek keselamatan perkongsian data antara jabatan dan kementerian. Padu menyediakan ekosistem data granular berkaitan pendapatan isi rumah dengan gabungan maklumat daripada pangkalan data sosial dan kebajikan seperti e-kasih dan penerima sumbangan tunai ramah. Malaysia berada di tangga ke-25 daripada 123 negara yang terlibat dengan misi pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB setakat Mac lepas. Ini melibatkan 859 anggota termasuk 98 wanita yang terlibat dalam 5 misi pengaman PBB di Lubnan, Sahara Barat, wilayah Abyei, Sudan Selatan dan Republik Demokratik Kongo. Sehingga kini, Malaysia telah menyertai 38 misi PBB di seluruh dunia dengan penglibatan sejumlah lebih kurang 40,000 pegawai dan anggota daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Kini, Malaysia merupakan antara negara terbesar dalam menyumbang bilangan anggota kepada misi pengaman PBB.
Malaysia secara konsisten mengambil bahagian dalam debat dan taklimat terbuka pada Majlis Keselamatan PBB walaupun tidak lagi menjadi ahli tidak tetap majlis. Beliau turut menjelaskan menerusi keanggotaan Malaysia dalam PBB, Kuala Lumpur akan terus memainkan peranan aktif di persada antarabangsa dengan mengambil bahagian dalam rundingan penggubalan resolusi-resolusi pada Perhimpunan Agung PBB. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik Yang di-Pertua Dewan Negara yang ke-19. Tan Sri Dr. Wan Junaidi menggantikan Tan Sri Dr. Rais Yatim yang telah tamat perkhidmatan pada 16 Jun lepas. Pertama, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat sebagai Ketua Majlis dan sebagai Perdana Menteri yang telah mencadangkan nama saya menjadi Speaker Dewan Negara. Walaupun bagaimana ramai sedia maklum bahawa saya telah bersara daripada ke politik dan perkhidmatan kerajaan. Namun, panggilan perkhidmatan lebih penting daripada kepribadian saya dan lebih penting daripada apa yang saya janji kepada saya sendiri akan buat apabila panggilan untuk berkhidmat, maka saya bukan mengata terpaksa bersetuju, maka saya akur dengan panggilan untuk berkhidmat kepada negara. Tan Sri Dr. Wan Junaidi antara 3 seneta yang mengangkat sumpah di Dewan Negara. 2 yang lain masing-masing bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Sri Dr. Mujahid Yusof dan bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad yang turut dilantik Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara. Dan akan memelihara Tepat demi perkasa agenda reformasi Parlimen, reaksi ringkas Perdana Menteri dengan pelantikan Yang di-Pertua Dewan Negara sebelum memberi jawapan pada sesi jawab lisan. Bagi pihak kerajaan mengucapkan setinggi tahniah bersatu jawatan yang amat terhormat yang selayaknya disandang oleh seorang yang cukup berpengalaman, yang mempunyai prestasi yang baik dan cemerlang sebagai ahli parlimen, menteri dan yang sungguh komited untuk membawa agenda reform parlimen yang telah disuarakan sekian lama. Tan Sri punyai dengan izin impeccable credentials. Sebab itu kami usulkan dengan semangat yang tersebut untuk mengangkat martabat Dewan Negara sebagai institusi penting dan utama dalam negara kita. Berita Parlimen 19 Jun 2023 berakhir di sini. Saya Vimala Kasturi Virasami, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.